Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Prof dan semua. Kami dari kumpulan 13 akan membentangkan tugasan rancangan pengajaran harian yang pertama. Ahli kumpulan kami adalah saya sendiri, Nurul Syifa, Nur Syazah Rashidah, Siti Aisyah Umairah dan Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Umairah. Baiklah, saya akan teruskan dengan rancangan pengajaran harian yang telah dirancang oleh kami. Tarikh 8 Disember 2023, masa 9 pagi hingga 10.20 pagi, kelas tahun 3 Ruby, subjek Sains. Tajuk yang dipilih ialah Sistem Suria, bilangan murid seramai 36 orang. Seterusnya ialah standard kandungan. Standard kandungan ialah unit 9 sistem suria. Standard pembelajaran pula ialah 9.1.1 menyenaraikan ahli dalam sistem suria melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. 9.1.2 menyatakan suhu planet berdasarkan urutan dalam sistem suria. 9.1.3 memerihalkan planet beredar mengelilingi matahari mengikut orbit. 9.1.4 menghubung kait kedudukan planet dari matahari dengan masa planet beredar mengelilingi matahari. 9.1.5 menjelaskan pemerhatian tentang sistem suria melalui lakaran, penulisan atau lisan secara kreatif. Manakala objektif pula ialah pada akhir pembelajaran ini, pelajar dapat pertama, menyenaraikan ahli dalam sistem suria, kedua, menyatakan suhu planet mengikut urutan dalam sistem suria, ketiga, menyatakan planet beredar mengelilingi matahari mengikut orbit. Keempat, menyatakan hubung kait kedudukan planet dari matahari dengan masa planet beredar mengelilingi matahari. Kelima, menjelaskan pemerhatian tentang sistem suria melalui lakaran, penulisan atau lisan secara kreatif. Baiklah, sekarang kita beralih kepada fasa permulaan. Fasa permulaan di sini hanya mengambil masa selama 5 minit sahaja, di mana semua pelajar akan membaca doa terlebih dahulu sebelum guru memulakan kelas dan guru bertanyakan khabar pelajar. Kemudian kita akan masuk pada set induksi. Guru menunjukkan satu model sistem suria di hadapan kelas. Kemudian, guru bertanyakan soalan kepada para pelajar berkenaan model yang ditunjukkan. Kemudian, guru mengaitkan setiap jawapan pelajar dengan tajuk yang akan dipelajari pada hari tersebut. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah model sistem suria. Saya, Nurul Syifa, akan membentangkan fasa perkembangan. Okey, dalam fasa perkembangan ini terdapat 4 langkah. Bagi langkah pertama ialah sesi mengajar. Dalam langkah ini, guru menerangkan topik pengajaran iaitu ahli sistem suria, suhu planet, orbit planet dan masa peredaran planet dengan menggunakan buku teks tahun 3 dan model sistem suria yang guru tunjukkan dalam sesi induksi tadi sebagai bahan bantu mengajar untuk memudahkan pelajar memahami topik dengan lebih jelas. Sesi mengajar ini mengambil masa 15 minit. Seterusnya, langkah kedua iaitu aktiviti model sistem suria. Sebelum memulakan aktiviti, pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 6 orang ahli dalam setiap kumpulan. Dalam langkah ini, guru mengagihkan beberapa bahan iaitu gambar-gambar planet sistem suria yang telah dicetak, batang aiskrim, gam, gunting, pensel warna dan cawan polistiren kepada setiap kumpulan untuk membantu pelajar membangunkan model sistem suria. Dan ini adalah contoh model sistem suria yang dibangunkan oleh pelajar dengan menggunakan bahan yang disediakan oleh guru. Okey, seterusnya langkah ketiga adalah aktiviti kotak beracun di mana guru memainkan muzik menggunakan telefon pintar guru sementara pelajar menyerahkan kotak beracun secara berganti-ganti. Dan pelajar yang terakhir memegang kotak beracun ketika muzik dihentikan perlu menjawab soalan guru. Dan sesi permainan ini mengambil masa 5 minit. Seterusnya, langkah terakhir ialah langkah keempat di mana guru meneruskan aktiviti kebat station menggunakan kumpulan yang sama dalam langkah 2 tadi. Sebelum memulakan aktiviti, guru menyediakan 5 stesen di mana setiap stesen mempunyai satu soalan kebat dan guru juga mengagihkan sticky notes berlainan warna kepada setiap kumpulan. Seterusnya, pelajar dikehendaki untuk bergerak secara berkumpulan dan menjawab semua soalan menggunakan sticky notes di setiap stesen dalam masa 10 minit.
setelah selesai aktiviti KBAT Station ini, mengikut masa yang ditentukan oleh guru, guru bersama pelajar menganalisis jawapan yang setiap kumpulan siapkan dan memilih jawapan yang mempunyai penerangan yang baik. Langkah 4 ini mengambil masa 20 minit. Ini adalah contoh 3 daripada 5 soalan KBAT yang telah disediakan. Catatan nilai murni yang diterapkan dalam fasa perkembangan ini adalah tekun, bertanggungjawab, berdisiplin dan bekerjasama. Okey, untuk di bahagian penutup, pertama guru akan mengulang semula apa yang diajar kepada pelajar dan seterusnya guru akan memberi refleksi tentang topik yang diajar kepada pelajar dan akhir sekali guru akan memberi tugasan kepada pelajar untuk disiapkan di rumah. Okey, untuk catatan, nilai murni adalah bertanggungjawab, kemahiran berfikir adalah menjana idea, kemahiran abad ke-21 adalah kemahiran berkomunikasi dan juga bermaklumat dan seterusnya elemen merentas ke kurikulum iaitu bahasa Melayu dan juga nilai murni. Okey, setelah tamatnya fasa pembelajaran, guru mendapati bahawa 34 daripada 36 orang murid telah berjaya mencapai objektif pembelajaran dan akan diberi latihan pengukuhan. Manakala 2 orang lagi yang belum mencapai objektif pembelajaran akan diberi bimbingan dan juga akan diberi latihan pengukuhan. Okey, antara kelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran ini adalah BBM iaitu bahan bantu mengajar. Ia merupakan perkara yang penting supaya dapat menarik minat murid dalam melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Okey, antara contoh BBM yang digunakan dalam kelas adalah seperti kertas printed sistem suria, cawan plastering, batang aiskrim dan lain-lain lagi yang digunakan semasa buat projek sistem suria. Okey, selain itu, elemen pembelajaran abad ke-21 juga digunakan supaya dapat meningkatkan lagi kemahiran murid dalam kelas. Okey, pada pendapat saya, pelibatan murid secara aktif dalam kelas amatlah penting supaya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Okey, untuk kelemahan yang dapat dikenal pasti dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran ini adalah yang pertama dari segi pengurusan masa. Hal ini kerana masa yang digunakan dalam kelas tidak sama dengan masa yang diperuntukkan dalam RPH. Hal ini disebabkan oleh beberapa gangguan dan juga perkara yang lain yang menyebabkan masa terjejas. Okey, seterusnya adalah dari segi pengurusan kelas. Ini disebabkan oleh beberapa pelajar bermain dan juga berbual semasa guru sedang mengajar. Yang ini menyebabkan mereka hilang fokus dan juga kurang perhatian terhadap apa yang diajar oleh guru. Okey, untuk cadangan penambahbaikan, yang pertama dari segi pengurusan masa. Guru perlu sentiasa menepati masa yang ditetapkan dalam RPH dan juga memastikan tiada gangguan ataupun perkara yang lain yang dapat menjejaskan waktu pembelajaran. Dan seterusnya dari segi pengurusan kelas, di mana guru perlu bergerak dan juga memantau aktiviti murid semasa PMP dijalankan. Ekoran daripada refleksi ini, guru perlulah mengambil kesempatan untuk bermuhasabah diri dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dan juga masih banyak perkara yang perlu diperbaiki. Selain itu, perkara yang boleh menjejaskan aktiviti PNP perlulah diatasi dan juga dielakkan daripada berlaku. Oleh itu, guru perlulah memiliki sifat kreatif, kritis dan juga inovatif supaya dapat menjalankan aktiviti PNP dengan cemerlang. Untuk catatan, bagi strategi pembelajaran menggunakan pembelajaran inquiry, PAK 21 iaitu mahir berkomunikasi, pemikir, kerja sepasukan dan bermaklumat. Untuk kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT iaitu menganalisis dan menilai. Untuk elemen merentas kurikulum, EMK, bahasa Melayu dan nilai murni. Dan akhir sekali pentaksiran iaitu portfolio dan kertas pensel. Okey, baik. Kita teruskan dengan justifikasi aktiviti. Pertama, pendekatan berpusatkan murid iaitu aktiviti KBAT dapat membantu merangsang pemikiran murid dalam menjana idea dan menggalakkan murid berfikir secara mendalam dengan memberikan penekanan kepada penyelesaian masalah dalam tugasan. Aktiviti KBAT yang dilaksanakan secara inquiry dalam bilik darjah menggalakkan pemikiran kritis di mana guru boleh menjungkil idea murid melalui soalan yang mencabar dan melatih murid memberikan justifikasi untuk jawapan mereka. Aktiviti KBAT secara inquiry dapat merangsang pemikiran murid dalam memahami soalan, menilai dan menganalisis secara logik dan rasional berdasarkan apa yang telah dipelajari untuk menyelesaikan soalan. Aktiviti KBAT ini juga membantu dalam meningkatkan interaksi antara murid dalam kumpulan.
Kedua, pendekatan berpusatkan bahan iaitu aktiviti tugasan modal secara berkumpulan. Melalui aktiviti ini, murid akan dapat menguasai kemahiran dan kecekapan dengan menggunakan bahan. Contohnya, murid akan lebih mudah memahami kedudukan planet dalam sistem suria. Pembelajaran dapat dijalankan dalam suasana yang menyeronokkan dan juga dapat menarik minat untuk memberi lebih fokus terhadap pembelajaran di dalam kelas. Aktiviti ini juga membantu murid bekerjasama dan memupuk sikap positif semasa menghasilkan model pembelajaran. Akhir sekali ialah pendekatan PAK21 iaitu aktiviti kotak beracun yang mana aktiviti ini membolehkan pelajar mengingati semula apa yang telah dipelajari di samping menikmati keseronokan permainan kotak beracun. Aktiviti ini mendorong pelajar untuk berani mencuba menjawab soalan tanpa berasa takut untuk melakukan kesalahan dan bimbang dalam menerima kritikan daripada guru. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.